apa punca sebenarnya kau jadi gameboy. So mungkin pengalaman dalam kes budak tadi, dia diliwat oleh bapa saudaranya, dan selepas tu mungkin sedap lah kau. La ilaha illallah. Okay. Aku dah agak dah kau ke situ. Kau masuk juga dalam dunia tu. Seronok sedap. So okay, kau diliwat. Liwat tu kan sakit kan. Betul lah. Kak Bi pernah kena? Aku babi. Terjerat di situ. Kita hati-hati ya Budi ya. Ini namanya pada saya, ini namanya jantan babi ya. Berdendam tak mungkin. Tak mungkin. Ada rindu nak dijolok lagi. Mungkin dia rindu ya. Butuh dia jubur dia gatal sangat ya. Okey, saya nak bagi tahu ini penting untuk orang-orang kat luar sana untuk dengar ya. Kalau kita nampak budak lelaki tu lembut masa kecil, kita jangan cakap lembut ni anak engkau ni. Sebenarnya budak tu hanya lembut, dia tak tahu lagi boleh main bontot ke, boleh bercinta dengan lelaki, dia tak tahu. Dia seksi. Tapi kalau Kak Bi masuk penjara, kalau masuk malah buffet. Oh, suka buffet lah, free flow. Suka ramai-ramai. Orgy, gambang. Matilah nak viral. Viral lah benda lah ni. Matilah kau Budi. Pernah awak buat hubungan luar tabi'i? Apa luar tabi'i tu? Punan kata. Lepas tu dia kata persetubuhan melalui dubur. Punan pun wow boleh. Punan baru tahu wow boleh. So, betul tak pernah main ikut dubur. Saya tunjuk lagi tak pernah. Punan kata tak pernah. Tapi dalam hati Punan boleh ke? Dalam hati This is how we do this. In one way I'm yours, in one way we're strangers, but I know for sure. Kita tak lepas nak bercakap. Kita ada masa banyak lagi dengan Kak V ataupun Viviana Abdullah ataupun Wan Marzuki. Habis selongkar memang netizen ni suka selongkar. Dia orang gemar. Memang suka macam tu Korek dia punya baru tahu. Geram tau. Ini isu semasa yang semakin hari semakin orang kata mendapat perhatian netizen ni, semua orang macam perkataan Hanafi. Mula-mula tu tak tahu juga sebenarnya, sebab tengok ramai yang sebut Hanafi dekat status kan. Tak kira lah Facebook ke Twitter ke Instagram, semua cakap pasal Hanafi. So kita pun korek-korek pasal Hanafi. Rambut Hanafi. So keluarlah video tu. So kita terkejut dalam video itu adalah lafaz cerai yang dia buat tu. Bukannya video yang macam wife dia gigi segah tu. Kita ada video lain yang pernah berlaku sebelum ini. Tapi kita tak pernah the real one, lafaz cerai tu. Okay, Kak V, ulas sedikit. Ini konon-kononnya IG Live Kak V lah. Ini IG Live Bila IG Live ikut hati-hati ya Budi ya. Ini namanya pada saya, ini namanya jantan babi ya. Pada saya ini adalah jantan yang tidak bertanggungjawab, dan kalau dalam erti bahasa kasarnya ialah babi. Sebab kalau perempuan buat, lepas tu perempuan jantan tu kalau nak buat jahatnya, katakanlah perempuan yang curang suami tangkap wanita yang curang, isteri yang curang. Lepas tu bila isteri tu kata nak minta cerai, dia tangguh-tangguh nak seksa pula perempuan tu, tak nak ceraikan dan sebagainya. Tetapi semudah itu lelaki, bila dah kantoi, kau jatuhkan cerai depan-depan kamera, boleh cakap aku ceraikan kau. Senang dia nak lepaskan orang kata tanggungjawab dia, lepaskan kesalahan dia. Jadi pada saya benda ni saya tengok benda tu saya geram sebenarnya. Saya geram dengan tindakan seorang lelaki, sebab akak pun lelaki dek ya. Okey. Akak lelaki, akak ada lagi. Okey, kalau Kak V lah jadi wife Hanafi tu. Okey, bekas yang rakam tu kan. Wife dia kan. So apa tindakan Kak V masa tu? Tindakan saya bila rekod tu macam wanita tu lebih tenang, tapi bila tutup memang dia mati dengan saya. Kita akan belasah perempuan jerawat tu. Ya. So, pada saya bini dia menangkap laki dia tu, kita kena bagi kredit, sebab perempuan kita tahu emosi dia kan tak stabil, dia akan meroyan tak kena tak tempat. Tapi untuk wanita yang tangkap laki dia berhaluat ni, kita perlu bagi kredit pada wanita ini, sebab dia handle benda tu professional. Cara tenang ya, tak nampak macam menjerit-jerit ke apa. Off camera kita tak tahu, tapi apa yang dipaparkan daripada lensa kamera, kita kena bagi kredit pada perempuan ni sebenarnya. Dengan lepas cerai tu, you ingat kalau saya perempuan, saya rasa mengalir air mata tu ya. Ya, kita pula perempuan
Tapi cakap pasal paparkan dekat ni, kita ada nampak dah satu video tu. Ada satu video tu ke ataupun video lain yang memaparkan gambar daripada handphone perempuan tu. Okey. Dia ditangkap daripada ada gambar diorang beli kondom. Seksi. Ada. Wow. Macam-macam ada gambar dia. Itu Dia yang reveal gambar tu. Itu abang tengok teringin. Nampak tak unik lelaki tu? Itu yang penting pun nak tengokkan ya. Tapi saya tengok video yang dia sergah tu lah, yang dia kata kalau dia sergah tu saya tengok. Dengan dia lafaz saya tengok. Yang tu lah yang viral yang kondom ni saya boleh tengok. Kejap lagi Pona akan terus Google ya. Thank you Budi informasi. Okey, satu lagi kita nak cakap pasal tak lepas kita nak bercakap dengan isu LGBT ni dengan Kak V. So kita ada satu video dekat TikTok, kita ada tengok satu temu bual dua orang jantan, asalnya jantan straight kot. Dengan seorang gay boy. Gay boy tu dia belakan muka dia lah dalam video tu. So jadinya perbualan tu sangat-sangat orang kata macam kita tadi, macam pakai lepas je. Kau nak tanya semua. Dan budak tu, gay boy tu cerita macam-macam daripada A to Z, macam mana dia boleh jadi gay boy apa semua kan. So antara yang menangkap di minda Budi, kesnya dia pernah diliwat oleh bapa saudaranya. Itu dia kata macam apa punca sebenarnya kau jadi gay boy. So mungkin pengalaman benda ni pengalaman cakap pasal ni dunia gay boy yang lelaki tapi masih lagi orang kata bercinta dengan lelaki. Betul. So dalam kes budak tadi, dia diliwat oleh bapa saudaranya dan selepas tu mungkin sedap lah kot. La ilaha illallah. Okay. Aku dah agak dah kau ke situ. Okay, jap Abi. Gini, apa yang Budi maksudkan, okay, kau tahu dah benda tu macam dah menjadikan kau trauma. Tapi kau kena masuk juga dalam dunia tu. Seronok sedap. So okay, kau diliwat. Liwat tu kan sakit kan. Betul lah. Kak Bi pernah kena? Pernah. Aku babi. Terjerat di situ. Okay, tak apa. Terjerat di situ. Dan kita anggap macam boleh pula benda tu. Maksudnya benda tu sedap lah kau nak meneruskan kehidupan tu. Tapi ada juga yang kita baca juga komen-komen lain dekat TikTok tu sendiri. Dia mengatakan sebab video tu trigger dia mengatakan apa sebab-sebabnya seseorang itu menjadi gay boy. Dalam komen-komen tu ada yang cakap macam banyak yang komen dia kekurangan kasih sayang seorang ayah. Okay, Kak V, cerita sedikit. Mungkin ada pengalaman daripada kawan-kawan Kak V sendiri. Kalau pengalaman lah yang saya lalui. Tentang apa yang diperkatakan oleh budak tadi yang Budi tengok dekat TikTok itu, benda tu betul. Benda tu berlaku. Bila kita diliwat oleh seseorang, benar. Benda tu sepatutnya menjadi trauma kan? Itu dia suka dia teringin, dia rindu. Ataupun dia membalas dendam. Dendam tak mungkin. Tak mungkin. Ada rindu nak dijolok lagi. Mungkin dia rindu botol dia jubur dia gatal sangat dia rindu, rasa mengenyam-ngenyam je kalau tak ada benda masuk kan. Jadi benda tu Budi sebenarnya pengalaman itu betul semasa dia diliwat kemungkinan tanpa rela. Dia tolak dan sebagainya, bergelut tak nak, tapi bahkan dia budak pada ketika itu mungkin benda tu masuk juga kan. Tetapi dia terniang-niang benda itu dan perasaan ingin tahu dengan lebih lanjut benda itu akan ada dalam diri seorang itu. Apa yang berlaku masa kecil aku buat dengan pakcik aku. Apa benda tu? Dia akan bila dia besar, dia mula untuk Google dan mencari tahu. Lepas tu dia akan cuba untuk ulang balik kejadian itu dalam bentuk rela. Macam kes saya, kes saya pula tidak diliwat oleh sesiapa masih virgin. Yang ni kita nak dengar. Okay, kadang-kadang pengalaman seseorang yang membentuk kita hari ini.
Betul. Okay, Kak V, kenapa Kak V jadi macam tu? Okey, saya nak bagi tahu ini penting untuk orang-orang kat luar sana untuk dengar ya. Kalau kita nampak budak lelaki tu lembut masa kecil, kita jangan cakap lembut ni anak engkau ni. Ni. Sebenarnya budak tu hanya lembut. Dia tak tahu lagi boleh main bontot ke, boleh bercinta dengan lelaki. Dia tak tahu. Dia sekadar lembut. Dia kerana hanya pergaulan saja, ya. Jadi orang tua yang nampak atau kita yang dewasa nampak budak-budak lembut ni, kita jangan nak macam kita cakap dia lembut, pada dia tu ialah itu macam satu ejekan. Ejekan, dan itu akan bermain dekat minda budak tu lembut. Macam kes saya, masa saya pergi sekolah darjah 6, setiap kali ambil report card, cikgu akan cakap anak puan ni lembut. Anak puan ni lembut. Lepas tu mak saya cakap ya tahu. Lepas tu bila saya sampai sekolah menengah, mulalah cikgu sekolah menengah nak take thing into their hand. Dia bawa saya pergi bilik kaunseling. Berjumpa dengan ustaz. Masa tu cikgu kaunseling ialah ustaz. Tapi tak diliwat oleh ustaz ya, cerita ni ya. Ingat ya. Ponan tak ada nak sedutkan konek ustaz kat sini ya. Tapi okey, sebut pasal ustaz sekejap ya. Betul. Sebab pasal ustaz ada cerita yang dia nak insaf dah. Macam tadi, kembali kepada fitrah. Kononnya pergi sekolah pondok tu dapat mengembalikan dia fitrah dan dekat kepada diri agama. Tup dalam dekat pondok tu dia diliwat. Ya. Ada pernah berlaku. Pernah. So maksudnya ustaz-ustaz yang macam kita tak boleh percaya sangat dalam tu. Betul. Sebab mereka tak ada pendedahan itu. Ataupun dalam dunia mereka semua lelaki kot. Dalam sekolah dia orang tu. Ya, betul. Semua lelaki. Ataupun kalau benda-benda pun dalam penjara kan. Penjara kan macam tapi kalau Kak V masuk penjara, kalau masuk malah buffet oh suka buffet lah, free flow, suka ramai-ramai. orgy gambang. Matilah nak viral. Viral lah benda lah ni. Matilah kau Budi. Okey, kembalikan pada cerita tadi. Okey, saya masa Ketan 3, diorang merasakan macam diorang perlu take action into their hands. Cikgu guru besar nominate nama saya untuk pergi untuk hadiri sesi kaunseling bersama ustaz one to one. So saya hadir. Di situlah sepanjang saya daripada darjah 5 sehingga tingkatan 3, memang saya lembut, memang saya bergaul dengan kaum wanita, main batu seremban, main masak dan sebagainya. Tetapi masa saya pergi bilik kaunseling itulah baru saya tahu apa itu gay, apa itu apa benda liwat dan sebagainya. Sebab soalan ustaz tu pada saya masa sesi kaunseling, dia tanya pada saya, dia tanya, pernahkah awak buat perkara terkutuk? Ponan macam apa dia ustaz? Kita ingat tegur kening kita ke, bedak kita ke? Tak ada ustaz kata. Pernah awak buat hubungan luar tabi'i? Ponan, apa luar tabi'i tu? Ponan kata. Lepas tu dia kata persetubuhan melalui dubur. Ponan pun wow boleh. Ponan baru tahu wow boleh. So benda yang kita tahu di trigger oleh ustaz tu. Ustaz tu. Jadi kita kata tak pernah. Betul tak pernah mai ikut dubur. Saya tunjuk lagi tak pernah. Ponan kata tak pernah. Tapi dalam hati Ponan, boleh ke? Dalam hati ya. Lepas tu masa tu kalau Budi ingat ialah zaman MRC dial up connection masa tu. Masa tu baru ada Yahoo. Chat apa tu? Chat chat. MRC chat. Chat. Masa tu tengah baru internet diperkenalkan. Internet pun macam stream it ni lambat nak boleh masuk kan. Zaman tu. Okey. Dan balik rumah pun Yahoo lah. Yahoo. Dubur ni. Keluar gambar pula. Wow, boleh. Dari situlah saya punya curiosity untuk mendalami tentang benda itu. Kawan-kawan masa tu macam mana? Kawan saya banyak perempuan. Lelaki banyak mengejek saya. Jadi bila lelaki mengejek saya menjadi benci pada lelaki sebenarnya. So ramai kawan-kawan perempuan. So saya tak pernah terdedah nak bercinta dengan lelaki ke, nak main ikut bontot ke, tak ada. Tapi bila ustaz kaunseling tu sendiri cakap boleh bermain ikut dubur, saya jadi curiosity untuk tahu. So saya Google, nampak gambar, teruja lah pun dan nak pergi mencuba. Okey, teringat pada cerita tu, maksudnya ustaz tu yang membuatkan permulaan untuk saya. Ingat lagi ustaz tu macam mana? Ingat elok. Kalau sekarang dia buat kat Pondan dah gatahkan dah ya, dia dah memang arwah. Dia mesti tahu Kak V.
Meeting. Dah besar budak ni ya. Dah betul. besar. Kalau ustaz tu elok lagi, mak nak juga. Aduh. Okay. Nak teruskan lagi cerita tadi? Itu dah sampai kiranya lepas saya balik rumah, saya cari dalam internet, saya nampaklah gambar yang aneh-aneh kan, perilaku luar tabi'i ni. Jadi dari situ saya dah mula tanam perasaan untuk orang kata mengenali orang-orang begini. Ya, nampak lelaki pun dah macam handsome dia ni, sebab dah tahu boleh. Dah tahu macam ada solusinya untuk memuaskan hawa nafsu. So sampailah ke tingkatan 5. Tetapi saya tak pernah melakukan apa-apalah sepanjang saya hanya menanam minat saja. Suka tengok orang ni handsome dan sebagainya. Itu saja. Jadi kalau Budi tanya dari mana titik tolak permulaan saya tahu tentang benda ni, ialah kadang-kadang daripada orang, bukan daripada diri saya sendiri. Orang yang salurkan. Macam budak ni lah yang Budi cakap kena liwat tu kan. Dan dia sebenarnya tak tahu apa-apa, tapi setelah dia diliwat, sepatutnya benda itu menjadi pengalaman pahit. Tetapi sebab dia teringin nak tahu apa yang berlaku sebenarnya masa aku kecil tu, kenapa dia main kat belakang aku kemungkinan. Okey, kembali kepada zaman sekarang ni, Kak V dengan kerjaya Kak V kan, tak lepas daripada godaan macam tadilah. Ramai suami orang DM ya. So ada cara dia. Macam Kak V, kita faham Kak V kadang-kadang, yalah kita manusia kan, kat situ mungkin ke kiri ke kanan boleh jadi yalah tak tahan godaan apa semua. Okey, kepada yang di luar sana mungkin yang ramai yang terkena macam Kak V tadi, macam mana nak handle benda ni? Kadang-kadang dia yang ditunjuk bukannya macam Kak V tadi tunjuk gambar dengan isteri tolak stroller. Tapi ada yang macam tunjuk pisang, ada juga. Ada. Tidak standar. Dia tunjukkan pisang tanduk dia kan. Ada juga. So macam mana nak handle? Nak handle maksudnya kita nak tepis ke ataupun kita ataupun dia ada dua. Ada nak ke nak tepis. Nak tepis tu tak boleh, tetapi macam itu adalah satu taktik dia. Macam kadang-kadang kita nak cuba nak tengok orang tu teringin ke tidak tentang dengan apa dia, sama tak berkehendak dengan kita saja je bagi gambar pisang tanduk kita kat dia. Kalau dia respon, kena balas macam tu. Kalau dia respon maksudnya dia into, dia minat juga dia suka. Okey, daripada segi kecaman netizen pula, macam mana Kak V nak handle? Of course Kak V banyak rasanya DM, ada yang ramai DM DM komen. Macam mana delete ke block ke orang tu? Saya tak pernah. Saya kalau orang komen-komen negatif ke ataupun DM negatif, saya tak pernah block. Nak komen, saya takkan block, saya takkan delete. Sebab baiknya, sebab bukan baik Budi, sebab macam pada saya macam ni, bila komen di ruangan komen you, semuanya you catu, you kawal, filter nampak yang indah-indah je, dia nampak plastik pada saya. Maksudnya orang ni filter ni bagian komen dia, takkanlah tak ada seko pun yang kutuk kau kan. So saya nak biarkan ruangan komen saya itu ialah milik netizen. Takkanlah kita tak nak biar netizen. Pada saya tak nak tengok benda yang indah, saya nak tengok benda yang tak indah. Itu lebih mengajar saya. Sebab benda yang indah, Kak V cantik, Kak V ni pandai bercakap, itu saya dah dengar hari-hari. Saya nak sesuatu yang saya kena improve. Kak V tolonglah jangan mencarut. Saya ada anak-anak yang tonton live Kak V juga. Itu saya ambil. Maksudnya saya kena berjaga-jaga, jangan mencarut sangat. Sebab ada keluarga yang tengok dengan anak terunakan anak dara dia. Jadi itu pentingnya komen negatif pada saya. Sebab saya nak bentuk diri saya jadi live saya tu lebih boleh orang ramai tonton. Sebab tu saya tak delete saya punya komen-komen negatif. Kalau dia kata pondan ke apa ke, sebab kita dah ada follower yang faham kita, jadi army kita ada untuk membantu. IG dah berapa follower dah sekarang? 251k. Boleh lah. Tak ada blue tick lagi. Bukan artis kan. Bukan depan kamera. Depan kamera dia wow ya. So saya jumpa dia dekat, saya beri peluang pada artis ini 2 kali. Satu kali saya pergi jumpa event, saya anggap dia terlalu penat lah, kerana bila dia buat perilaku begitu. Dia sombong ke apa? Dia sombong ke apa? Over the top. Sebab dia orang dah pernah pergi yang lagi top daripada tu. Jadi bila wartawan ada, artis ada, dia orang dah pernah tengok entertainment yang lagi wow. Jadi saya kena kurus. Saya adalah baka yang tak boleh nak gemuk. Tak tahu kenapa lah. Makan banyak Makan protein. Makan banyak pun still kurus. Tak boleh. Mungkin air banyak keluar. Banyak keluar air ni buat rasa.